isu besar bagi dia. Mengapa Islam menghalalkan poligami? Saya bimbang suami saya nanti berpoligami. Itu soalan dia. Bagus, that's the way. Selesaikan waktu dulu. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah pastikan dia ada saluran bimbingan. Jangan biarkan dia begitu saja. Hatta jika dia telah memeluk Islam sekalipun, dia perlukan sokongan, bimbingan. Ini yang kita orang Islam, minta maaf, kita jarang buat. Malah saya mendapati, seringkali saya mendengar rumutan dari saudara baru kita yang baru peluk Islam. Dia berkata, saya duduk di kampung itu, orang kampung tak tolong saya. Mereka tengok saya jual mulut, mereka kata pada saya macam-macam. Kemudian jika saya pergi tempat kerja, saya pergi ke surau, saya temui cuma 3 orang sembahyang di surau. Pekerjanya ramai Melayu Islam, tapi yang pergi surau 3 orang. Yang lain tak sembahyang. Dah lah tak sembahyang. Yang tak sembahyang, bila tahu saya sembahyang, mereka kata apa? Allah, dia baru peluk Islam, nak tunjuk wara. Baru peluk Islam, nak tunjuk alim. Ya Allah, sakit hati saya doktor, sakit hati saya. Dia perli sindir saya. Kemudian ada seorang Pak Haji pula, pangkat besar. Dia kata apa kat saya? Seorang saudara baru beritahu pada saya. Dia kata, ni, aku ni Pak Haji, aku pun tak semayang tau. Yang kau pergi semayang, ayam-ayam buat apa? Doktor tolong saya, doktor macam mana ni? Saya tak dapat sokongan. Macam mana nak tukar jadi baik? Jika orang Islam rangsang saya jadi tak baik. Ini isu besar. Ini isu besar. Jadi kena ada sokongan, rangsang mereka. Jangan tunggu manusia lain. Kita kenal dia di tempat kerja kita, dia baru peluk Islam, dekati dia, berikan senyuman, berikan salam. Tanya kat dia, what can I do for you sir? What can I do for you sister? What can I do for you brother? Tolong dia. Pagi-pagi tanpa dia minta pun, bawalah buah hulu ke, goreng pisang ke, baik, for you. Bagi dia seronok. Sebab Nabi ajar begitu. Saya berkata begitu sebab Nabi berkata begitu. Nabi kata, basyiru wala tunfiru. Gembirakan mereka, jangan jadi sebab musabab bagi mereka lari. Kita pula bagi mereka lari, menakut-nakutkan mereka. Nabi kata basyiru, berikan berita gembira bagi mereka, puji mereka. Masya Allah, brother, you are not a Muslim, I'm very happy for you. Masa begitu. Ini saya rasa yang kita kurang buat. Insya Allah kita kena ubah budaya kita supaya lebih positif. Insya Allah. Allahu a'lam. Soalan tentang politik saya lupa. Soalan tentang politik saya dah jawab sebagai marahin rakyat, dan saya tak nak menjawab sebagai yang lain daripada itu. InsyaAllah kita ambil soalan lain. Salahkah kita kalau kita menyambut Hari Ibu? Sebab ada pendapat mengatakan ia sambutan orang Kristian. Dalam Islam, sambutan satu hari untuk ibu memang tidak ada. Sebab apa? Umat Islam diajar untuk menganggap setiap ketika, setiap hari adalah hari ibu. Setiap hari adalah hari ibu bagi umat Islam. Sebab itu jika tak ada sambutan tahunan hari ibu pun tak apa. Janganlah kata, ya Allah, tak ada ke hari ibu, maka kami tak bolehlah sayang kat ibu sebab tak ada sambutan hari ibu. Umat Islam tak perlukan semua itu. Sebab setiap hari kita adalah hari ibu. Maksudnya setiap hari kita merupakan hari-hari yang disuruh kita mendekati ibu, mengasihi ibu, apatah lagi jika ibu kita masih hidup. Peluang keemasan bagi kita untuk menjaganya dengan penuh kasih sayang. Allah berikan peluang itu, manfaatkan sebelum ia hilang dari kehidupan kita. Sebab itu dalam Al-Quran di banyak tempat Allah mengatakan
Perkara paling pokok ialah Allah, sembah dia, jangan sekutukan Allah dengan apa-apa pun. Itu nombor satu, paling besar dalam kehidupan Muslim. Nombor dua, buat baiklah kepada ibu bapa. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, salah satu ayat. Wa qadha rabbuka, Allah Tuhanmu memutuskan. Ini keputusan Allah, polisi Allah. Wa qadha rabbuka, Tuhanmu memutuskan bahawa jangan kamu sembah melainkan Dia sahaja. Itu perintah pertama. Kemudian Allah sambung, wa fil walidaini ihsana, dan dengan kedua ibu bapamu, bukan sekadar ibu, dengan kedua ibu bapamu buatlah baik. Tapi kita fokus kepada ibu sekarang. Jadi setiap hari adalah hari ibu. Namun adakah salah selepas kita sayang pada ibu setiap hari, setahun sekali kita semarakkan lagi kesayangan kepada ibu? Jika begitu sikap kita tidak salah. Dia tak ada kaitan dengan Kristian. Dia tak ada kaitan dengan Kristian. Orang Kristian sayang pada ibu, kita lagi sayang sepatutnya. Jika orang Kristian sayang pada ibu, kita lagi nak sayang sepatutnya. Tapi sayang kita bukan setahun sekali. Itu beza dengan mereka. Wujudnya hari ibu disebabkan di barat anak-anak sudah dihadap dengan ibu. Wujudnya hari ibu disebabkan di barat wujud senario yang mana anak-anak sudah dihadap dengan ibu. Salah barat dengan undang-undang mereka. Ibu tidak boleh pukul mereka, tidak boleh kasar dengan mereka, maka anak naik kepala. Guru lagi tidak boleh berkasar dengan anak-anak murid. Rakan saya di luar negara hantar anak pergi sekolah sebab dia bekerja di sana, menceritakan anak dia pergi ke sekolah terkejut dengan budaya yang mana anak-anak murid kadang-kadang letak kaki atas meja hadap kepada guru. Buat tak tahu ya. Sebab dia tahu jika guru pukul dia boleh saman guru, bawa kes ke mahkamah, boleh kes polis. Itu barat. Itu barat. Jadi wujudlah hari ibu. Kita boleh sambut dengan syarat kita bukan menanti hanya setahun sekali. Jika hanya menanti setahun sekali, tak ada faedah lah sambutan hari ibu itu. Sebab apa? Konsepnya salah. Allahu'ala. Akhir sekali, apakah cara yang terbaik untuk kita lakukan andai kata kita berdepan dengan suasana kiamat pada hari ini, jika hari kiamat sudah hampir dengan kita? Soalannya agak pelik tapi insya-Allah okey, boleh kita jawab. Saya lebih bimbangi dengan kiamat kecil, kiamat juga. Sebab mungkin kiamat yang besar, yang ada padanya tiupan sangkakala, mungkin lambat lagi kalau kita kaitkan dengan era kita. Sebab kiamat hanya akan berlaku apabila di dunia ini tidak ada walaupun seorang lagi yang sebut nama Allah. Dunia sudah dipenuhi pancaroba, kefasikan berleluasa, sehingga manusia menyembah nafsu sebagai Tuhannya. Dan kemudian di dunia tidak ada lagi orang yang nak sebut nama Allah, tak ada lagi. Masa itulah akhir zaman datang. Maka nampaknya sekarang ramai lagi yang sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk di surah At-Tuban ini. Jadi alhamdulillah. Yang lebih kita perlu hati-hati tentang kiamat kecil. Kiamat kecil adalah kematian kita. Kematian kita itu macam kiamat, tamat riwayat kita. Kita perlu lebih ingat tentang itu. Kematian kita begitu hampir. Kita tak sedar bila tarikh mati kita. Kita ziarah orang lain, dia yang mati. Kita bersembang seolah-olahnya kematian itu bagi dia saja, bukan bagi kita. Kita hanya terkejut bila kita merasai sampai dah agaknya masa bagiku. Bila kita rasa penat,
sakit dada, mungkin serangan sakit jantung,